A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Kita sambut tadabbur surah Hud alaihissalam ayat 89. Dan kita tengok pengajaran ayat lepas 87 kan? Ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Syu'aib wa as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, wahai Syu'aib, adakah solat engkau memerintah engkau agar kami meninggalkan apa yang selalu disembah oleh nenek moyang kami, atau agar kami meninggal apa yang kami buat pada harta kami mengikut kehendak kami? Sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha cerdik. Pengajarannya, pertama, solat adalah tiang agama dan ia sebagai tanda pembeza antara orang beriman dengan orang kafir. Yang kedua, peranan utama solat ialah mencegah orang yang solat daripada melakukan kemungkaran dan agar sentiasa mentaati perintah Allah. Oleh itu, solat yang berkesan dan diterima oleh Allah ialah solat yang menghalang mereka yang solat daripada kemungkaran dan maksiat. Yang keempat, yang ketiga, Islam adalah agama yang lengkap mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Yang keempat, wajib memasuki Islam
keseluruhannya. Dan tidak boleh mengambil sebahagian dan menolak sebahagian. Okey, ayat 88. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warzaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maksudnya dia berkata, wahai kaumku, beritahu kepada aku sekiranya aku berada di atas bukti yang jelas daripada Tuhanku, dan dia juga memberi rezeki kepadaku, rezeki yang baik, dan tidaklah aku ingin menyalahi kamu dalam perkara yang aku melarang kamu tentangnya. Tidak aku ingin melainkan untuk mengislah kamu, membaiki kamu sekadar kemampuanku. Ya, dan tidak ada taufik hidayat kepadaku melainkan daripada Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Pengajarannya, wajib ke atas setiap pendakwa menjadi contoh terbaik kepada mad'unya. Antaranya melaksanakan apa yang dicakap sebelum disampaikan kepada mad'u, atau meninggalkan apa yang dilarang oleh agama sebelum dia melarang mad'unya. Mad'u ni orang yang didakwah. Yang kedua, Islam membenarkan teguran dan nasihat yang membina dan membaiki, bukan teguran dan kritikan yang memecah belahkan masyarakat. Yang ketiga, semua amal kebaikan manusia, sama ada untuk dirinya atau melibatkan orang lain, adalah daripada taufik Allah. Bukan kerana kelebihannya. Yang keempat, kekuatan orang yang beriman ialah
Setelah berusaha, mereka bertawakal kepada Allah sepenuhnya. Iaitu apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah, itulah yang terbaik untuknya, dan wajib dia redha. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 89 masih lagi berkenaan dengan kisah dakwah Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Setelah Nabi Syuaib berdakwah pada kaumnya dan kaumnya menolak dakwahnya, maka ini adalah sambungan dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, la yajrimannakum. Apa makna la yajrimannakum? Janganlah yajrimannakum yahmilannakum. Janganlah membawa kamu syiqaqi, permusuhan denganku, syiqaqi itu mana permusuhan kamu ataupun penentangan kamu terhadap aku dan dakwahku, kebencian kamu terhadap aku. Janganlah membawa kamu kepada apa? Ayyusibakum, kepada akan menimpa kamu mislu pada seperti ma asaba, apa yang asaba daripada musibah, apa yang telah menimpa kaum Nuh. Apa yang menimpa kaum Nabi Nuh? Banjir, iaitu Allah turunkan azab dengan air. Au kaum Hud, ataupun apa yang menimpa kaum Hud. Apa musibahnya? Hud, angin. Au kaum Salih, ataupun kaum Saleh, itu kaum Samud kan. Apa yang menimpa mereka?
minkum, dari kamu, bibaid, jauh. Apa maksud? Apa maksud? Apa yang menimpa kaum Nabi Lut tidaklah jauh. Mana tidak jauh daripada apa? Daripada kaum Nabi Shu'aib. Dan tidak jauh dari segi apa? Satu tempat. Kita tengok kan peta kan. Kaum Nabi Lut kat mana? Bawah ke atas. Sepadan Jordan dengan Palestin. Itu kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Shu'aib antara sepadan Saudi dengan Jordan, dekat. Jadi apa yang menimpa kaum Nabi Lut tidak jauh daripada kamu. Satu, dari segi tempat. Yang kedua, dari segi masa. Antara semua ni yang paling dekat, musibah yang paling dekat menimpa kaum ni dibanding dengan kaum lain, siapa? Kaum Lut dah. Kan? Ikut tertib. Nuh, Hud, Saleh, Lut, lepas tu Shu'aib. Okey. Jadi maksud ayat ni apa dia? Apa message yang Nabi Shu'aib nak sampaikan? Dia dakwahnya dia kena dua unsur. Ada dua unsur. Pertama, unsur menakutkan, memberi amaran. Ini unsur menakutkan. Aku dah berdakwah, kamu tolak juga, kamu tentang. Sekarang aku nak bagi amaran. Permusuhan kamu terhadap aku dan dakwah yang aku bawa, syiqaqi. Janganlah sampai membawa kamu sampai ditimpa musibah sebagaimana musibah menimpa kaum-kaum sebelum kamu. Dan yang paling dekat ialah yang menimpa kaum Nabi Lut. Jangan sampai ke situ. Itu amaran. Dan ini juga bukti bahawa tidak ada satu kaum pun yang menentang Allah dan Rasul, melainkan semua akan dibinasakan oleh Allah. Dan benda ni akan berlaku juga pada kamu kalau kamu tidak berhenti daripada permusuhan. Okey. Kemudian Nabi Shu'aib terus lagi berdakwah, tapi uslubnya lain, caranya berbeza. Apa dia? Wastaghfiru, dan minta ampunlah kepada Rabbakum, pencipta kamu. Bila nak minta ampun, kamu minta ampun kepada pencipta, bukan kepada manusia. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah sahaja. Istighfar, summa, kemudian tubu, bertaubat. Apa makna taubat? Taubat apa makna? Tak, itu beza istighfar dengan taubat. Mana taubat apa dia? Kembali. At-taubah makna dia ar-ruju'. Rujuk. Taubat ialah rujuk kembali. Daripada kamu jauh daripada Allah, patah balik. Okey, apa beza taubat dengan istighfar? Istighfar, bertaubatlah terhadap dosa-dosa yang lepas. Istighfar. Kemudian taubat, minta ampun dosa-dosa yang menunjukkan manusia akan sentiasa buat dosa. Bukan makna dah bertaubat, minta ampun, lepas tu dia tak akan buat dosa lagi, tak.
Maka Nabi kata kullu ibnu Adam khata'. Semua anak Adam akan banyak dan kerap buat dosa. Tapi Nabi puji dalam ramai-ramai yang buat dosa, yang terpujinya ialah dalam ramai-ramai yang buat dosa tu yang segera bertaubat. Okey, kemudian bertaubatlah kepadanya. Okey, kalau ayat 89, uslub dakwah ataupun gaya dakwah ialah dipanggil at-tarhib. At-tarhib iaitu menakutkan, memberi amaran. Ini cara berdakwah pertama. Yang kedua, ini dipanggil apa ni? At-targhib. At-targhib. Tarhib menakutkan, memberi amaran. Targhib mendorong, memberi motivasi. Bertaubatlah, cukuplah. Bertaubat, istighfar. Kenapa kena bertaubat? Sebab inna rabbi sesungguhnya Rabbi penciptaku jadi bila kita berdakwah kena ada dua jenis ni, dua cara. Tak boleh kita hanya terhib je, iaitu menakutkan orang. Tak salat masuk neraka, mengupak celaka. Tak ada langsung motivasi ataupun berita-berita yang baik, ataupun cerita kebaikan je, targhib. Buat ni masuk syurga, buat ni dapat syurga tinggi. Tapi yang menakutkan tak ada. Ada jenis setengah-setengah pendakwah, dia suka cerita kebaikan saja. Kan? Apa dia? Fadilat. Bisa dengar? Fadilat puasa, fadilat haji, fadilat sedekah. Dosa, kesan buat dosa, kadang-kadang dia tak cerita pun. Solat lambat, solat tak khusyuk, buka aurat, anak tak solat, tak ada. Yang semua cerita fadilat je. Akhirnya orang seronok. Sebab apa? Semua okey. Dan ataupun cara dakwah ni tarhib dan targhib tak, dia kena buat dalam satu masa. Jangan satu minggu tarhib, lepas tu satu minggu lagi tak boleh. Tengok ayat ni Nabi Shu'aib ayat 89 tarhib, ayat 90 targhib. Aku bagi amaran pada kamu, kalau kamu terus menentang dakwah, menentang Allah, kamu akan ditimpa sebagaimana yang menimpa umat dahulu. Tapi kalau kamu bertobat, sesungguhnya Tuhanku maha apa ni? Rahimun, maha penyayang. Wadud, dua-dua nama Allah. Wadud, apa makna wadud? Dia terjemah apa? Penyayang juga. Apa beza pengasih dengan penyayang? Pengasih saya pada semua. Penyayang dengan orang beriman je. Dia wadud. Wadud ni daripada perkataan apa? Al-wuddu. Al-wuddu. Dan al-wuddu maknanya al-mahabbah.
kasih sayang. Al-mahabbah. Mahabbah ni pun dah jadi bahasa Melayu kan? Mahabbah kasih sayang. Wud makna dia sama dengan mahabbah. Dan daripada biasa perkataan yang kita dengar ialah al-mawaddah. Ada kan? Bukan nama orang, nama surau. Walaupun surau tu tak mesra alam. Surah al-mawaddah daripada perkataan wud. Okey. Kalau wadud makna dia apa? Allah mahabbah, Allah sayang kepada siapa? Kepada orang yang segera kembali dan bertaubat kepada Allah. Mana lebih khusus. Kalau rahim, Allah penyayang kepada semua. Ada tak rahmat Allah kepada orang kafir? Ada. Allah bagi sihat, Allah bagi panjang umur. Itu rahmat. Tapi kalau wadud untuk siapa? Orang yang segera kembali dan bertaubat kepada Allah. Itu dia apa? Pengasih. Kalau terjemah penyayang macam sama. Pengasih kepada yang bertaubat. Tengok Nabi Syuaib suruh kaum dia bertaubat, beristighfar kan. Dan sebabnya Allah tu Rahim dan Wadud. Sebenarnya nama Allah yang sesuai dengan istighfar dan bertaubat apa dia? Kalau istighfar apa dia? Ghafur. Ghafur. Kalau bertaubat Tawwabun. Kan? Tawwabun. Jadi sepatut hujung dia Inna Rabbi Ghafurun Tawwab. Baru sesuai. Istaghfiru. Sebab apa? Allah tu Maha Pengampun, Ghafur. Kemudian tubuh, bertaubatlah sebab Allah tu Tawwabun. Betul kan? Tapi dua-dua tak disebut. Yang disebut ialah Rahimun Wadud. Boleh faham? Okey, apa pengajarannya? Jangan putus asa. Yalah, kalau sebut Ghafur pun okey juga kan? Jangan putus asa sebab Allah tu Maha Pengampun. Ada orang boleh maafkan tapi tak boleh sayang. Betul? Mana lebih utama kita cerita kepada manusia tentang sifat penyayang Allah dengan sifat pengampun? Mana lebih utama? Pengampunlah sebab kalau penyayang. Kalau pengampun, mungkin Allah tak sayang tapi Allah ampunkan. Tapi kalau Allah sayang, pasti Allah ampun dan sayang. Macam kita lah, kita kadang-kadang maafkan. Tapi kita tak boleh nak sayang orang tu. Tapi kalau kita jenis penyayang, orang buat salah macam mana pun, kita bukan setakat maafkan, tapi kita boleh sayang. Jadi sifat yang paling utama kita kena tonjol kepada mad'u kita, termasuklah orang kafir. Apa dia? Sifat Allah ni sangat sayang pada kamu. Maka apa sebab kamu tidak nak kembali dan bertobat kepada Allah? Boleh faham? Orang buat salah, banyak kesalahan pada kita. Kita nak suruh dia minta maaf kan? Kita nak bagi tahu kita ni pemaaf ataupun kita penyayang. Yang mana lebih menarik dia? Penyayang. Sebab mana bila kita kata kita pemaaf, bila tu kita akan sayang dia walaupun kita boleh maafkan.
Dan manusia ni suka tak bila dia bukan setakat dimaafkan, tapi dia disayangi. Dia lebih suka dimaaf dan disayangi. Okey. Sekarang soalan, manusia yang buat dosa kemudian dia bertaubat. Mula-mula dia katalah orang Islam, Allah sayang pada dia sebelum dia buat dosa. Lepas tu dia buat dosa dan dia bertaubat. Allah pun sayang pada dia. Mana sayang Allah yang lebih besar, sama ada sebelum dia buat dosa ataupun selepas dia buat dosa dan dia bertaubat? Yang mana sayang Allah lebih tinggi? Kenapa lepas? Tapi sayang Allah sebelum dia buat dosa, dia tak ada dosa. Yang ni sayang Allah selepas dia buat dosa, dia telah melanggar perintah Allah. Jawapannya ialah bergantung pada keadaan orang tu. Kalau dia selepas bertobat dia menjadi lebih baik daripada sebelum bertobat, sayang Allah kepadanya lebih selepas bertobat. Tapi kalau dia selepas bertobat, lepas tu buat lagi dosa lagi teruk daripada sebelum tu, maka sayang Allah kepadanya sebelum lebih baik daripada selepas. Boleh faham? Contoh macam yang bunuh 100 orang lah. Sebelum tu Allah tak sayang, tapi lepas dia bertobat Allah sayang tak? Walaupun buat dosa begitu banyak dan amalan tak ada pun, tapi Allah boleh maafkan dan Allah boleh sayang, terus masuk syurga. Sebab itulah dua sifat ni sangat penting kita tonjolkan kepada manusia, termasuklah kepada orang kafir. Bertobatlah sebab Allah sangat sayang pada kamu. Sebab itulah orang kafir bila bertobat 50 tahun dia semua berhala, 50 tahun dia rasuah, 50 tahun dia berzina, Allah padam semua ke ataupun separuh? Padam semua macam bayi yang baru lahir. Kadang-kadang dia orang lebih baik daripada kita kan. Dan di sini juga mesej dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib ialah yang paling penting dalam hidup kita ialah mendapat cinta dan sayang Allah. Benda yang paling penting dalam hidup ialah mendapat cinta dan sayang Allah. Bila kita dapat cinta dan sayang Allah, hidup kita akan bahagia. Walaupun mungkin kita miskin, mungkin kita tak dipandang mulia oleh manusia. Tapi kalau kita dapat cinta Allah, kitalah orang paling bahagia. Dan antara penghalang kita dapat cinta Allah pada, penghalang kita dapat cinta Allah apa dah? Dosa tu puncanya apa? Sebab ada cinta lain dalam hati. Bila kita buat dosa, mana kita cinta apa? Dunia. Cinta dunia, cinta harta. Bila ada cinta dunia, cinta harta, cinta orang, dia tak masuk ni cinta Allah. Dan sebab itulah biasa kita dengar soalan orang yang solat apa dah? Kenapa saya solat tak khusyuk? Sebab kamu tak dapat cinta Allah. Masuk solat je, start solat je masuk benda lain. Dunia lah, perempuan lah, harta lah. Sebab cinta dalam hati kamu ialah kepada orang, kepada dunia. Tak dapat ni wadud. Sebahagian hidup kita, sebahagian besar waktu kita habis untuk apa? Bukan untuk Allah. Atau bila kita baca Quran pun tak rasa seronok, tapi bila buka telefon semangat. Sebab dalam hati ada cinta, bukan wadud, bukan cinta Allah. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 165. Okey. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas, dan
Ada sebagian manusia man yattakhizu, orang yang mengambil min dunillah, selain daripada Allah, andada, sekutu-sekutu. Mana dia sembah Allah, di samping Allah ada sekutu lain. Dan yuhibbunahum, mereka ni cinta pada sekutu-sekutu mereka tu kahubbillah, sama seperti mereka cinta pada Allah. Ada dua maksud. Dia pada Allah pun cinta, kepada yang selain pada Allah pun cinta, dan cinta dia pada Allah dengan cinta yang lain sama. Itu maksud pertama. Maksud kedua, dia ambil selain pada Allah sebagai Tuhan, dan dia cinta pada selain pada Allah tu sama seperti orang Islam cinta pada Allah. Dia tak cinta langsung, tapi cinta dia pada berhala ke apakah sama cinta orang Islam kepada Allah. Jadi Allah nak mencela ni orang yang mengambil selain daripada Allah. Kemudian wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini sifat orang beriman. Asyaddu hubban. Apa makna asyaddu hubban? Sangat cinta kepada Allah. Mana bila bertemu dengan cinta-cinta yang lain, orang beriman dahulukan cinta Allah. Kalau masuk waktu salat, cinta pada dunia, cinta pada anak isteri dia tinggalkan. Kalau sedang bekerja, masuk waktu salat, dia tinggalkan semua melainkan cinta Allah. Asyaddu, mana cinta pada Allah paling tinggi. Okey. Kisah Nabi Ibrahim AS. Dia cinta tak pada anaknya Ismail, tapi cinta dia pada Allah. Apa bukti? Bila Allah perintah sembelih anak, dia ambil masa tak? Itu makna cintanya kepada Allah asyaddu. Cinta dia pada isteri, dia cinta, tapi bila Allah perintah tinggalkan isteri tengah padang pasir, dengan senang je dia bawa. Sebab bila bertemu dengan perintah Allah, dia dahulukan perintah Allah. Okey, bila kita cinta pada orang dan cinta pada orang bukan kerana Allah, apa jadi? Apa kesudahan cinta tu? Ramai kita cintakan anak, isteri, kawan, tapi bukan kerana Allah. Kerana kawan baik, kawan sekolah, kawan setaman, kawan sekerja. Banyak kita bergantung pada dia. Dan cinta ni kesudahannya di akhirat apa akan jadi? Cuba buka surah Az-Zukhruf ayat 76 ke 67. Surah Az-Zukhruf ayat 67. Okey, al-akhilla. Al-akhilla apa dah? Jamak. Kalau satu Khalil. Pernah dengar nama Khalil? Nabi Ibrahim digelarkan apa makna Khalil? Bukan sahabat saja, dia atas lagi pada Habib. Khalil ni makna cinta tidak meresap ke dalam hati, dalam badan. Mana cinta paling tinggi. Sebab tu yang ada pangkat Khalilullah ni ada dua je. Satu, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Okey, kalau ramai al-akhilla, kekasih-kekasih yang dulu dia bercinta, dia sayang pada orang, sayang pada anak, sayang pada kawan, sehidup semati, tapi bukan kerana Allah. Bila di akhirat, yauma izin, pada hari itu, ba'duhum, sebahagian mereka, li ba'din, terhadap sebahagian yang lain adalah aduwun, jadi musuh. Daripada Khalil jadi aduwun. Illal muttaqun, kecuali orang, illal muttaqin, kecuali mana dia berkawan kerana Allah. Kalau dia berkawan kerana Allah kat dunia, persahabatannya akan kekal sampai di akhirat. Tapi kalau cinta pada orang kerana nafsu, di akhirat besok dia akan jadi apa?
Saling tuduh menuduh, saling kutuk mengutuk, saling benci membenci. Lepas tu Nabi kata, man salasun man kunna fihi, 3 perkara siapa yang ada padanya apa? Wajada halawatul iman, dia akan rasa kemanisan iman. 3 benda ni kalau ada, dia akan rasa manis iman. Solat seronok, baca Quran seronok, berzikir pun khusyuk. Apa dia 3 ni? Dia ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, cintanya pada Allah dan Rasul melebihi cinta selain pada Allah dan Rasul. Lebih pada cinta pada isteri, pada bapa, pada suami, pada anak, pada kerjaya. Melebihi. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a ma yuhibbu ayyuhibbal mar'a lillah. Dia cinta pada kawan dia betul-betul kerana Allah ni, muttaqin. Uhibbuka fillah. Bukan kerana kepentingan, bukan kerana nak pinjam duit, bukan kerana kawan baik daripada sekolah rendah, tak. Apa bukti dia berkawan kerana Allah? Apa bukti dia berkawan kerana Allah? Ialah apa bukti? Apa bukti? Kalau dia berkawan kerana Allah, kawan dia silap, dia buat apa? Tegur. Kalau kawan dia lupa, dia buat apa? Dia ingatkan. Itu kawan kerana Allah. Jom kita pergi solat. Hari ni dah baca Quran tak? Okey. Yang ketiga, kalau ada, dia akan rasa kemanisan iman. Siapa tahu? Dia benci kepada kekufuran seumpama dia benci dicampak dalam api. Siapa yang suka dicampak dalam api? Semua benci kan? Begitulah dia benci pada kufur, dia benci pada maksiat. Dia tengok maksiat tu macam tengok api. Orang macam ni akan dapat kemanisan iman. Jadi soalan kenapa solat tak khusyuk, kenapa baca Quran tak khusyuk, jawapannya tidak ada 3 ni. Kalau ada 3 pasti khusyuk. Pertama apa tadi? Cinta pada Allah dan Rasul lebih daripada selain daripada keduanya. Yang kedua, dia cinta pada seseorang kerana Allah. Buktinya, pantang kawan dia buat salah, terus dia tegur, tapi dengan cara berhikmah. Yang ketiga, dia benci pada kufur, benci pada maksiat, sebagaimana dia benci dicampak dalam api. Okey. Dan juga Allah sebut dalam surah lain kan, suami isteri pun di akhirat akan lari. Bapa dengan anak lari. Dengan adik-beradik pun lari. Bila tu? Bila dia dulu tidak ada takwa. Dia semata-mata suka sahaja. Okey. Kita balik pada ayat kita. Qalu, setelah Nabi Syuaib bagi itu apa? Pertama, bagi amaran. Kalau kamu terus menolak dakwahku, kamu akan ditimpa azab macam umat dahulu. Yang kedua, Nabi Syuaib memberi dorongan pada kaum dia supaya bertaubat. Maka apa respon kaum dia? Qalu, mereka menjawab, ya Syuaib. Macam biasalah, tak beradab. Dia panggil Syuaib je. Wahai Syuaib, ma nafqahu, ya Rabballah, kami tidak nafqahu fik, kami tidak faham, kathiran,
banyak. Mimma, dari apa yang taqul engkau apa yang engkau kata. Apa maksud ni? Nabi Syuaib berdakwah, cakap apa semua kan. Bahkan ada hadis mengatakan Nabi Syuaib ni adalah khatibul anbiya. Mana orang yang pakar dalam bercakap. Lepas bercakap, kaum dia kata apa? Kami tak faham lah. Dia kata apa? Kami tak faham kathira. Banyak. Bila dia kata kami tak faham banyak, sebenar tak faham apa? Tak faham semualah. Kalau 100% dia kata kami tak faham 90%. Makna apa tu? Sebenarnya ni mereka betul-betul tak faham ke, ataupun buat tak faham ke, ataupun apa? Buat tak faham. Kenapa buat tak faham? Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib tak selari dengan nafsu mereka, bercanggah dengan amalan nenek moyang mereka. Bila mereka tak suka, tak masuk. Bila tak masuk, dia kata apa? Dia buat alasan, kami tak faham lah. Sedangkan mesej yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, jelas tak? Sembah Allah, kurang ketimbangan, bertaubat. Susah nak faham. Jadi pengajaran di sini apa dia? Manusia bila dia tak nak, dia akan jadi 1000 alasan. Betul kan? Contohlah, kalau orang tak nak tak ada buat Al-Quran, dia akan jadi 1000 alasan. Apa dia? Ini bukan taraf saya. Tadabbur ni untuk orang yang, dia akan cari alasan. Kenapa ramai tak nak belajar bahasa Arab? Susah. Susah ke tak nak? Kenapa susah? Ramai tak orang bahasa Melayu yang mahir bahasa Arab? Itu bukti apa tu? Apa beza kita dengan mereka? Mereka Melayu, kita Melayu kan? Jadi kalau mereka boleh faham, kenapa kita tak boleh? Sebenarnya bahasa Arab bukan susah. Sebenarnya sebabnya dia tak nak. Bila dia tak nak, dia buat alasan ni. Tak masuk lah, tak masuk. Setuju? Cuba buka surah ni. Surah Al-Baqarah, surah Fussilat ayat 5. Okey, bila Nabi berdakwah pada orang Yahudi, apa kata orang Yahudi? Wa qalu, mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami ni fi akinnah. Hati-hati kami ni ada penutup. Mimma tad'una ilahi, dari apa yang kamu ajak kami. Yang kamu duk bagi tazkirah tu, hati kami tak boleh masuk. Sorry. Wa fi azanina, dan telinga kami ada penyumbat. Bila kami dengar, macam tak dengar aja. Jadi bukan salah kami, salah telinga kami. Wa min bainina, dan antara kami dengan engkau ada hijab. Fa'mal innana amilun. Maka kata orang Yahudi pada Nabi, teruskan kerja dakwah kamu, kami akan teruskan dengan amalan kami. Kami tak akan terima amalan kamu. Boleh faham? Sebenarnya dia tak faham ke, ataupun apa masalah? Dia tak nak. Jadi poin dia ialah, kalau tak nak, dia akan cari alasan. Siapa yang tak faham Quran, bukan sebab Quran susah, tapi sebab dia memang tak nak. Apa punca dia tak nak?
Tak suka ada nafsu. Dia boleh mengaji taranum kan. Okey je. Sebab apa? Sedap. Dulu masa saya mengajar kat TM, saya ada kelas waktu tengah hari lah. Mula-mula pelajar tu masuk kelas saya. Lepas tu tak ada. Satu kali selisih kat lift. Ustaz, saya sekarang masuk kelas taranum. Saya kata dalam hati, silakan. Dia boleh tukar tadabbur dengan taranum. Padahal yang wajib pada tadabbur. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Man sambung. Saya bagi maksud lepas tu baca hadis. Siapa yang Allah nak kebaikan padanya, maka Allah bagi faham agama. Biasa dengar hadis tu kan? Saya dah tolong terjemah dah. Bagi bahasa Arab je. Man yuridillahu ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. So, maksudnya Nabi kata siapa yang Allah yurid, siapa yang Allah nak dengan orang tu khairan, kebaikan. Apa Allah buat? Allah permudahkan untuk dia belajar dan faham. Dan Nabi guna yufaqih. Apa makna yufaqih? Dalam faham dengan mendalam. Bila dia tak nak faham, makna apa tu? Allah tak nak dia kebaikan. Kenapa Allah tak nak? Jawapannya, dia yang tak nak. Kalau dia nak, pasti Allah bagi. Semua yang tak faham tu sebab dia tak nak, maka Allah pun tak bagi. Okey. Sebab tu nikmat paling besar pada faham agama ni. Yufaqihu fid din. Ada satu ayat saya tak ingat, saya tak bagi. Nabi Allah kata apa? Kalau Allah tahu dia nak kebaikan, Allah pasti akan buka pintu hati untuk duduk dalam majlis. Tapi sebab Allah tahu dia memang tak nak, Allah tutup pintu. Kita ingat ayat tu? Ingat? Tak ingat? Jadi bertuah, beruntung kita boleh jadi mudah nak faham ayat Allah kan? Sebab apa? Selama ni kita belajar mudah tak nak faham? Tak nak faham? Mudah ke susah? Ayat-ayat yang kita tadabbur setiap malam, mudah tak kita nak faham ataupun susah? Mudah. Kenapa mudah? Poin dia sebab kita nak. Bila kita nak, Allah permudahkan. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi kata Nabi Syuaib, kami tak faham apa yang kamu cakap. Sebab poin dia, kami tak nak kebaikan. Kenapa? Yang kamu ajar ni bercanggah dengan nafsu. Wa inna, dan sesungguhnya pasti naraka, kami lihat engkau fina pada di kalangan kami dhaifah. Kita biasa dengar hadis dhaif. Apa makna hadis dhaif? Lemah. Sini kata kaum Nabi Syuaib, kami lihat engkau di kalangan kami ni adalah orang yang lemah. Orang lemah. Okey, apa maksud orang lemah di sini?
Orang lemah di sini ialah maksud mana tak ada pangkat, tak ada kedudukan dan taklah sekaya sangat. Makna manusia ni kebiasaannya dia akan hormat apa? Bila orang tu kaya, ada pangkat, ada kedudukan, ada nama. Tapi kamu ni jenis dhaif. Jadi kenapa kami nak dengar apa yang kamu cakap? Biasa kan? Semua kaum menganggap para nabi mereka, para rasul mereka adalah golongan dhaif. Bahkan lagi teruk dia kata apa? Nabi ni gila, tukang sihir, tok bomo. Okey. Kalau Nabi Syuaib ni dhaif, kenapa tak bunuh je? Jawapannya ayat seterusnya. Walaula, dan jikalau tidak, roh tu ke apa dah? Kita pernah jumpa dalam kisah Nabi Lut yang lepas. Nabi Lut tak ada rahtun. Rahtun ialah asyirah, keluarga. Dia bilangan dia lebih kurang 3 hingga 10. Kalau bukan kerana keluarga engkau ataupun kerabat engkau, kerabat keluarga Nabi Syuaib ni Islam, beriman ke tak? Tak, kafir. Kalau bukan keluarga engkau yang kafir itu, yang mereka agama sama dengan kami, apa kami buat kepada kamu kalau tak ada keluarga ni yang pertahankan kamu? La rajamnaka, pasti kami rejam. Rejam ni apa maksud dia? Bunuh. Cuma bunuh dengan apa? Batu. Jadi bunuh dengan batu ni satu penghinaan. Dan nak mati pun lambat kan? Jadi kalau bukan kerana ni, kamu dhaif tapi kami tak bunuh, sebab apa? Ada penghalang, iaitu keluarga. Kenapa keluarga ni penghalang? Sebab mereka ni agama sama dengan kami. Jadi kami kena jaga juga perasaan ni. Kenapa takkan kami nak bunuh engkau, sedangkan yang pertahankan engkau ialah mereka yang seagama dengan kami. Di sini ada pengajaran. Cuba tunjuk hadis tu. Hadis pendek tu. Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, cuba terjemah. Inna Allah, sesungguhnya Allah yu'ayyidu, menguatkan. Yu'ayyidu, menguatkan. Hazaddin, agama ni, birrajulil fajir, dengan lelaki yang fajir tu jahat, termasuklah kafir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata kadang-kadang Islam ni ditolong, dibantu oleh siapa? Orang kafir. Macam kisah Nabi Syuaib lah. Nabi Syuaib diselamatkan oleh siapa? Rahtun, keluarganya, dan kafir. Dan Nabi Muhammad berjaya berdakwah di Mekah 13 tahun. Lancar. Tak ada siapa yang kacau Nabi kan? Sahabat lain ditangkap, diseksa, dibunuh. Nabi tak. Sebab apa? Keluarga dia Islam ke kafir? Kafir. Jadi pengajarannya apa? Jangan pukul rata. Yang jahat, yang kafir, jangan pukul rata. Kadang-kadang dia kafir tapi dia ada kesian pada orang Islam, dia bantu. Ini kena bezakan. Jangan samakan. Termasuklah yang jenis kita nak ajak orang buat sunnah kan, tapi ada keluarga kita kaki bid'ah, tapi dia defend kita. Jangan bermusuh dengan dia. Sebab bila kita ada masalah, yang paling utama dan cepat membantu kita siapa? Keluarga. Dia bantu kita bukan sebab dia setuju dengan kita, tapi sebab pertalian darah tu.
Ini sepupu aku ni, ini pakcik aku kena tolong. Walaupun aku tak setuju dengan fikrah dia. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey. Last sekali, kata kaum Nabi Syuaib, wa ma anta, dan tidaklah engkau alaina, ke atas kami, bi aziz. Apa dia bi aziz? Aziz ni kalau sifat Allah perkasa, tapi ni manusia ni hebat lah, hebat, kuat. Engkau ni ada dhaif. Jadi kenapa kami nak dengar cakap engkau? Engkau dhaif, golongan lemah, bukan aziz, tak ada kedudukan, tak ada pangkat. Tak pasal-pasal kami nak dengar cakap kamu. Kami ni ada kedudukan, kami lebih kaya. Itu cara pemikiran orang kafir, iaitu kemuliaan manusia berdasarkan pangkat kedudukan. Islam mengajar kita kemuliaan manusia berdasarkan iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu ialah orang paling bertakwa, bukan paling kaya. Okey. Jadi sekarang Nabi Syuaib berdakwah dengan macam-macam cara. Bagi amaran, bagi peringatan, bagi motivasi, tapi tak jalankan. Lepas ni Allah akan turunkan azab. Ada lagi ayat yang saya bagi? Faisal? Ada lagi ayat? Lagi? Selain daripada tu? Al-Baqarah 88. Cuba buka. Ini cerita orang Yahudi juga. Bila Nabi dakwah pada mereka kata apa? Wa qalu qulubuna ghulfun. Mereka tak nak dengar, tak nak faham apa yang Nabi cakap walaupun jelas. Maka mereka beralasan apa dah? Hati kami ada ghulfun, apa makna? Penutup ataupun penghadang. Sebab tu kami tak boleh dengar apa yang kamu cakap, wahai Muhammad. Bal la'anahumullah. Bahkan sebenarnya hati kamu bukan kamu tak dengar pun, bukan kamu tak faham, tapi sebenarnya Allah melaknat kamu. Dengan sebab apa? Bikufrihim, dengan sebab kufur kamu. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali di kalangan mereka yang beriman. Dia kata bila disampaikan dakwah, dia kata apa? Hati kami tertutup. Ada orang Islam, dia cakap lebih kurang sama tapi ayatnya berbeza. Maksud sama. Di kalangan orang Melayu. Apa dia? Apa dia? Belum sampai seru. Belum sampai seru ataupun belum dapat hidayat. Sebab tu kami tak salat, belum dapat hidayat. Kamu jangan dok paksa-paksa. Sebenarnya ayat tu sama dengan orang Yahudi ni. Hati kami ada penutup, jangan paksa-paksa. Tunggu hati kami terbuka. Okey. Habis Kita baca sikit hadis pasal i'tikaf. Ini kelas yang terakhir. Lepas ni tak ada kelas Kita akan tutup kelas sampai lepas raya. Jadi kalau nak datang malam, jangan datang.
kecuali datang bawa makanan. Kita dah belajar sebelum ni, bila intikaf tak boleh keluar masjid, tak boleh ziarah orang sakit, tak boleh iringi jenazah, kecuali apabila ada betul-betul keperluan, seperti nak pergi makan, nak pergi tandas, nak mandi. Kalau keluar juga, intikaf tu terputus. Dan bila kita masuk kemudian, dia kira intikaf yang baru. Tak adalah pahala kelebihan intikaf penuh 10 hari 10 malam, tak ada, sebab dah terputus. Okey, bila Lailatul Qadar, banyak hadis ada 40 pendapat bila Lailatul Qadar. Dan berdasarkan hadis, yang pastinya 10 akhir Ramadan. Yang pasti Lailatul Qadar berada di 10 akhir Ramadan. Ada hadis yang menyebut 10 akhir Ramadan pula malam-malam ganjil. Ada hadis sahih juga menyebut dalam malam-malam ganjil itu ialah malam 27. Tapi pendapat yang paling kuat ialah dia tak tetap malam 27, dia akan berubah. Mungkin malam 21, mungkin 23. Jadi apa hikmah? Kenapa Allah tak tetapkan? Kenapa tak ada dalil daripada Quran ke hadis yang jelas malam Lailatul Qadar ialah 27? Kan senang, kita pergi satu malam je. Pasal apa? Apa dia? Jangan berhenti ibadat. Habis kenapa 10 hari je? 13 hari lah. Kalau 13 hari tak mampu, kan? Kalau satu hari rugi. Jadi ulama kata Allah tak bagi tahu secara jelas malam keberapa Lailatul Qadar sebab rahmat Allah kepada hamba-Nya. Rahmat Allah, Allah tak bagi tahu. Bukan rahmat Allah, Allah bagi tahu. Kenapa? Kalau Allah beritahu malam Lailatul Qadar ialah malam tu 27, apakah jadi? Manusia akan beribadat satu malam. Rugi tak? Rugi. Allah tak nak. Allah nak manusia banyak ibadat. Bukan satu malam je, 5 malam, 10 malam. Maka caranya adalah Allah tak beritahu malam tu, supaya lagi banyak manusia beramal, lagi banyak pahala, lagi tinggi darjah. Lailatul Qadar pasti dapat. Siapa yang beribadat 10 malam ni dengan ikhlas kerana Allah, pasti dapat. Walaupun tak nampak tanda. Tak perlulah tunggu pokok sujud ke anjing menyala, itu tak payah. Dia duduk kat bandar, pokok tak ada kan, tengok-tengok. Bukan pokok tu sujud, bangunan runtuh. Batu syarat nak dapat Lailatul Qadar, Nabi kata man qama Lailatul Qadri, 2 je nak dapat Lailatul Qadar. Syarat dia apa dia? Imanan. Dia betul-betul beriman kepada Allah, yakin pada janji Allah. Termasuklah bila beriman kepada Allah, wajib bertaubat daripada segala dosa. Yang kedua, wahtisaban. Dia betul-betul mengharapkan ganjaran pahala. Bukan kerana kawan, bukan kerana kebetulan masjid dekat, bukan kerana satu gain, tak ada. Betul-betul mengharapkan pahala daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddam. Dia akan dapat Lailatul Qadar. Okey, bila malam Lailatul Qadar nak buat apa? Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri? Wahai Rasulullah, kalau aku tahu
Malam tu Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku nak sebut, apa yang aku nak baca. Kalau aku tahu malam tu Lailatul Qadar, dengar ajaran Nabi. Quli, katalah, Allahumma innaka afuwun, tak ada karim. Yang karim tu hadis dhaif. Yang hadis sahih ni riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Allahumma innaka afuwun tanpa karim. Kemudian tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek je. Hadis ni berstatus sahih. Apa makna? Allahumma, ya Allah. Itu adab berdoa, mesti sebut ya Allah. Yang kedua, innaka afuwun. Itu dipanggil tawassul. Sesungguhnya engkau ni, sifat engkau tuhibbu, suka mengampunkan. Puji Allah. Maka sebab engkau suka mengampunkan, baru kita minta fa'fu anni. Ampunlah aku. Tengok antara orang yang paling Nabi sayang, Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah minta nak buat ibadat pada malam Al-Qadar yang kelebihannya lebih baik daripada 1000 bulan, doanya makbul. Apa yang Nabi bagi pada Aisyah? Apa Nabi bagi? Doa kan? Doa pula panjang tak? Dan minta apa? Minta apa? Minta ampun je. Kenapa Nabi tak bagi doa lain pada Aisyah selain pada minta ampun? Mintalah sihat tubuh badan, panjang umur, rezeki murah. Betul tak? Kan Aisyah kan orang yang paling Nabi sayang. Nabi nak tak Aisyah ni panjang umur? Pasti nak kan? Nabi nak tak Aisyah ni sihat tubuh badan? Nabi nak tak Aisyah ni murah rezeki? Kenapa Nabi tak ajar doa tu? Sebaliknya hanya satu je. Minta satu benda je di malam yang paling baik kelebihannya. Minta satu benda je, iaitu keampunan Allah. Maksud apa tu? Maksud apa? Benda yang paling penting dalam hidup kita ialah keampunan Allah. Sebab tu kata ulama, hari paling bahagia bagi aku, hari paling tenang bagi aku ialah hari apa? Hari jadi. Hari apa? Cuba jawab untuk masing-masing. Apa hari paling membahagiakan kita? Hari dapat gaji, Hari kahwin, naik pangkat, hari raya. Apa dia? Kuat sikit. Hari pertama Ramadan. Apa ya? Tapi bila kita akan tahu? Tengok ulama. Dia kata hari paling membahagiakan aku ialah bila aku dapati hari itu aku tak buat dosa. Hari paling bahagia. Makna apa tu? Penghalang bahagia manusia ialah dosa. Sebab tu Nabi ajar pada Aisyah, minta satu ni je. Kalau kamu diampunkan Allah, itulah hari paling bahagia. Sihat tubuh badan tak ada faedah kalau kamu dalam dosa. Rezeki murah tak ada faedah kalau kamu dengan rezeki kamu tambah lagi dosa. Umur panjang, dosa pun panjang juga, tak ada faedah. Tapi kalau kamu umur pendek, rezeki tak murah, ada penyakit tapi Allah ampunkan, itulah hari bahagia kamu. Boleh faham? Tengok Nabi cerdik. Sebab tu Nabi bagi doa yang paling baik untuk orang yang paling dia cintai. Kamu minta ampun, jangan minta yang lain. Boleh kan? Kalau kita minta doa daripada siapa-siapa lah, imam ke, ustaz ke, orang nak pergi Mekah ke, berapa banyak doa kita kirim? Berapa banyak? Banyak. Apa di antaranya? Murah rezeki. Menunjukkan kita cerdik atau tak cerdik. Pergi Mekah dengan malam Lailatul Qadar, mana yang paling mulia, paling hebat?
Lailatul Qadar lah, sepatut malam Lailatul Qadar lah Nabi bagi doa yang banyak dan terbaik pada Aisyah. Tak, satu je. Semua masalah manusia bermula daripada dosa. Bila dah ada dosa, buat apa-apa pun tak menjadi. Okey. Dan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika di atas mimbar, "Sallallahu al-afwa wal afiyah." Nabi kata pada sahabat, mintalah pada Allah satu al-afwa, keampunan. Yang kedua, al-afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan min al-afiyah. Kemudian Nabi bagi tahu, tidak ada seseorang itu diberi yang terbaik selepas daripada keyakinan pada Allah. Yakin pada Allah nombor satu. Nombor dua apa dia? Afiah. Kalau dia dapat afiah, itulah terbaik untuknya. Okey. Kita pun ada doa zikir pagi petang kan? Kita minta dua kan? Afwa dan ada zikir pagi petang. Ada, cuba baca. Belah apa? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli, kan? Dua je. Afwa ni kata ulama keampunan yang lepas. Afiah, bila kita dapat afiah, benteng daripada kita buat dosa, dan kalau buat dosa kita akan terus bertaubat. Itu afiah. Okey? Jadi kalau malam Al-Qadar kita nak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, baca yang tu. Lepas tu nak tambah satu lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Boleh? Okey, pengajaran hadis ni pertama, digalakkan berlomba-lomba. Seorang wanita, Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita, tapi dia teruja sangat nak apa? Lailatul Qadar, sehingga dia tanya Rasulullah, kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar, apa aku patut buat? Maknanya wanita ni, isteri sahabat ni, isteri Rasulullah, sangat-sangat berlomba untuk mendapat Lailatul Qadar. Yang kedua, dianjurkan berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar. Keampunan yang penting. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa Jibril? Celakalah orang yang sempat puasa sebulan Ramadan tapi lepas Ramadan tak dapat keampunan. Celaka orang ni. Sebab tu Nabi suruh Aisyah minta ampun. Kalau kamu sepanjang Ramadan tak dapat keampunan, celaka. Jangan fokus benda lain. Fokus pada keampunan. Dia anjurkan berdoa mohon keampunan dan nak minta ampun pada Allah. Prasyaratnya apa? Taubat daripada semua dosa. Jangan baca Allahumma innaka afuwun tapi dosa bertepek lagi. Kena bertaubat baru minta doa tu. Yang ketiga, disunatkan berdoa dengan doa yang sabit daripada Rasulullah SAW, kerana doa ini ialah doa yang terbaik dan paling disukai oleh Allah. Jangan pandai-pandai pula buat doa yang lain ataupun tambah-tambah. Yang keempat, doa daripada orang yang ikhlas pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaannya ialah kemuncak cita-cita seorang Muslim. Orang beriman, target utama dia, matlamat utama ialah keampunan Allah. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kalau ada kelas pun yang terakhir pagi Isnin. Tapi malam ini yang terakhirlah. Dan insya-Allah mungkin petang Ahad kita akan ada tazkirah ringkas. Bukan di sinilah. Kita akan share secara live insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم